Sebelum sebarang perbincangan mengenai topik kerajaan persekutuan, perlembagaan persekutuan yang menubuhkan dan berlaraskan kerajaan persekutuan kita ini mesti dibincangkan terlebih dahulu. Walaupun doktrin pengasingan kuasa tidak dinyatakan secara terang-terangan dalam perlembagaan, namun ia tidak dapat dinafikan bahawa doktrin tersebut adalah tidak wujud ataupun tidak diterima dalam negara ini. Secara khususnya, doktrin ini adalah diamalkan dalam dua pengertian. Pertama, kuasa telah dipisahkan antara kerajaan persekutuan dan negeri berdasarkan kepada artikel 74 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, kuasa adalah dibahagikan kepada tiga organ kerajaan yang berbeza, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Bagaimanapun, kita mesti ambil perhatian bahawa kerajaan persekutuan adalah terdiri daripada organ-organ ini yang bebas antara satu sama lain. Eksekutif merupakan cabang kerajaan yang memegangkan tanggungjawab untuk memerintah negara dengan melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang yang telah diluluskan. Secara keseluruhannya, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri mempunyai kuasa tertinggi. Oleh sebab itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ke-8 mempunyai kuasa eksekutif yang tertinggi dalam negara ini. Dari sudut tertentu, Perdana Menteri mempunyai lebih kuasa berbanding dengan Yang di-Pertuan Agong kerana artikel 43 daripada Perlembagaan Persekutuan menyertakan bahawa YDPA adalah diperlu untuk mengikuti nasihat Perdana Menteri. Inilah mengapa Perdana Menteri adalah ketua kerajaan sementara YDPA adalah ketua negara. Walaupun kabinet mempunyai kuasa budi bicara yang luas dalam hal eksekutif, kuasa mereka memang tidak mutlak kerana beberapa kuasa tertentu adalah diberikan kepada Suruhanjaya yang bersifat bebas dan berkecuali daripada urusan politik. Suruhanjaya mampu mentadbir hal ehwal kepentingan awam dengan adil dan saksama kerana kedua-dua organisasi ini adalah ditubuhkan di bawah kuasa Perlembagaan Persekutuan dan duduk sama rata antara satu sama lain. Selain daripada dua organisasi yang disebutkan, Kabinet adalah berhak untuk menubuhkan organisasi di bawah kuasa pentadbiran mereka. Sistem pentadbiran ini menegakkan konsep birokrasi yang dicadangkan oleh Max Weber, di mana kecekapan pentadbiran dapat ditingkatkan apabila peraturan, prosedur dan kaedah telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kementerian-kementerian yang diketuai oleh seorang menteri ialah bertanggungjawab dalam mengubahkan dasar, merancangkan program dan melaksanakannya. Namun, ia adalah mustahil bagi seseorang menteri untuk berurusan dengan pentadbiran yang banyak dan runcit semuanya sendiri. Oleh sebab itu, kementerian akan dibantu oleh organisasi seperti jabatan, perbadanan dan majlis. Kami daripada Kosmar Kapal Nasional ini depan ini akan pergi Istana Negara dengan dokumen yang kami bawa ini berada di bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Yang Tuan Agong. Dan tujuan kami tidak lain untuk berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan apa yang sangkut ada di negara kita ini. Tujuan kita adalah ikhlas dan kita nak seluruh rakyat Malaysia doakan agar usaha yang telah kita buat ini akan dapat diberikan sokongan dan doa untuk berjaya. Jadi saya harap semuanya berdoa dan mudah-mudahan insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Badan Perundangan adalah organ pemerintahan yang meluluskan undang-undang. Serupa dengan cabang eksekutif, cabang perundangan terbahagi kepada Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang masing-masing mewakili peringkat persekutuan dan negeri. Dalam peringkat persekutuan, Parlimen telah dibahagikan lagi kepada Dewan Rakyat dan Dewan Senat. Menurut artikel 45, anggota yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ke Dewan Negara hendaklah merupakan orang yang sama ada mempunyai pencapaian dalam sesuatu profesion ataupun berkebolehan dalam mewakili kepentingan kaum minoriti. Tempoh jawatan anggota Dewan Negara adalah 3 tahun dan tidak akan dipengaruhi oleh pembubaran Parlimen. Sebaliknya,
Anggota Dewan Rakyat yang mewakili suara majoriti terdiri daripada 222 anggota yang akan dipengaruhi oleh pembubaran parlimen kerana mereka adalah dipilih daripada pilihan raya umum yang diadakan tidak melebihi 5 tahun. Kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahawa anggota Dewan Senat adalah dipilih melalui pelantikan kelayakan sementara anggota Dewan Rakyat adalah dipilih melalui pelantikan politik. Borong selayang dan melihat harga barang. Harga barang waktu GST rendah sedikit. Bukan kasino kah yang kena Dibandingkan- batangan? Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini bawa tak layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja kita Duduk lah. Kau salah orang. Kau salah orang. You Datuk Timbalan Dibatua. Ya. Kena padangan kena tarik balik. Badan Kehakiman adalah cabang kerajaan yang mentafsirkan, mempertahankan dan menerapkan undang-undang. Dalam konteks ini, peranan Badan Kehakiman dalam melakukan semakan kehakiman terhadap tindakan pentadbiran dan enactment perundangan adalah dibincangkan kerana ia merupakan instrumen yang penting dalam menegakkan prinsip pemisahan kuasa. Dalam kes Majlis Bandaraya Georgetown dan Kerajaan Pulau Pinang, enactment Pembandaran Pindaan Pulau Pinang 1966 yang diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang telah dibatalkan kerana undang-undang tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Persekutuan. Dengan membaca kes ini, ia telah membuktikan bahawa mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang tidak sah walaupun ia telah diluluskan oleh Parlimen. Dalam kes Chai Chun Hon dan Ketua Polis Daerah Kampar, tindakan eksekutif yang tidak sah dan dalam perspektif perlembagaan dapat dihentikan oleh cabang kehakiman. Perayu dalam kes ini memohonkan lesen untuk mengadakan jamuan Solidariti DAP. Namun begitu, responden menghadkan bilangan peruntur kepada 7 orang sahaja dan melarangkan perayu daripada memberi ucapan mengenai isu-isu politik. Mahkamah berpendapat bahawa responden telah melampaui batas kuasanya atas alasan kebebasan bersuara yang diadakan dalam pasal 10 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, kedua-dua kes ini telah membuktikan bahawa bahanan kehakiman merupakan cabang yang penting kepada Kerajaan Persekutuan. Kesimpulannya, video ini boleh dirangkaskan kepada 3 kunci utama. Pertama, Kerajaan Persekutuan adalah Kerajaan Nasional Malaysia. Kedua, Kerajaan Persekutuan adalah ditubuh, didabir dan diatur oleh Perlembagaan Persekutuan. Ketiga, kerajaan adalah terdiri daripada 3 cabang iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Sekian, terima kasih.